Hai, salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan iaitu Dr. Joanna Ting. Saya Alfred bin Petrus, pelajar program Diploma Pascasiswasa Pendidikan, Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya akan membentangkan tugasan kedua iaitu Kod Etika Profession. Okey, apa itu etika keguruan? Kod etika keguruan bermaksud alat kawalan sosial digunakan sebagai panduan pendidik, yang mana kod etika keguruan dapat meningkatkan lagi imej profesion keguruan secara hitam putih dan rasmi. Ia juga dapat membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat serta menyokong guru dalam pencapaian matlamat pendidikan. Etika yang ditunjukkan oleh guru akan menjadikan guru sebagai role model kepada murid. Kita lihat kepada 6 prinsip dalam kod etika keguruan. Pertama, iaitu prinsip kesaksamaan, yang mana prinsip kesaksamaan dia menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. Seterusnya, dia memberikan perhatian dan pengajaran untuk semua murid tanpa mengira bangsa dan agama atau kepercayaan. Mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tanpa mengira bangsa, jantina, bahasa, agama, intelektual, kepercayaan politik, tempat asal keluarga, dan status-status lain lagi. Seterusnya iaitu prinsip keterbukaan, yang mana dalam semua hubungan dan tugas seorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Guru hendaklah atau tidak harus menjatuhkan nama baik guru yang lain untuk namanya sendiri. Guru tidak harus mempopulerkan dirinya dengan cara membesarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dan profesion dalam profesion keguruan. Prinsip seterusnya iaitu prinsip yang ketiga iaitu prinsip kerahasiaan, yang mana guru haruslah ataupun menghormati hak setiap murid dan maklumat sulit tidak diberikan kepada orang lain. Sebagai contohnya, saya sendiri guru EPDM. Namun, data yang ada dalam EPDM saya tidak akan memberi kepada sesiapa dengan begitu saja kecuali melalui permohonan daripada pengetua, dan saya akan serahkan kepada guru yang memerlukannya. Seterusnya, prinsip yang keempat itu prinsip kesetiaan, yang mana tidak harus mengamalkan tingkah laku yang tidak sopan sehingga boleh mencerminkan profesionnya. Guru juga menjatuhkan maruah diri dengan hilangnya amanah dalam keuangan. Guru sebagai pengganti ibu bapa. Dalam arti kata lain, in loco parentis, dalam usaha membentuk tingkah laku murid. Kerana ibu bapa menghantar anak-anaknya ke sekolah, oleh itu guru-guru haruslah mengamalkan prinsip kesetiaan yang mana menjadi pengganti ibu bapa untuk mendidik anak-anak dan tidak harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat, dan negara. Seterusnya, prinsip yang kelima iaitu prinsip ketekunan, yang mana mengesan dan menerima perbezaan yang wujud di dalam kalangan murid. Guru bimbing dan kembangkan potensi murid dari segi jasmani, daya intelek, daya cipta, dan rohani. Guru semaikan sikap yang baik terhadap murid-muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat, setia, dan berguna.
Prinsip yang terakhir yaitu prinsip mengekalkan konflik kepentingan, yang mana guru tidak harus mempromosikan dirinya untuk kelas-kelas tambahan atau pengajaran secara bersendirian. Guru haruslah melalui laluan yang betul untuk membuat kelas tambahan seumpamanya, tanpa memerlukan pengeluaran duit dari murid. Seterusnya, guru tidak harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa murid atau anggota masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Guru tidak harus memaksa kepercayaan keagamaan dan pahaman politik pribadi terhadap murid-muridnya. Sebenarnya kita lihat kepentingan etika, yang mana guru mengawal tingkah laku, tindakan, amanah, dan tanggung jawab profesi ini selaras dengan profesi keguruan. Meningkatkan tahap profesionalisme guru sebagai suatu perkhidmatan yang berhema dan berkualiti. Meningkatkan kualiti profesionalisme keguruan dan menjadikan bidang pendidikan sebagai satu profesi yang dinamik dan progresif. Menjaga nama baik dan memelihara image profesi perguruan supaya dipandang mulia dan dihormati. Memastikan misi dan wawasan pendidikan negara dilaksanakan. Kita lihat pula ketidakpatuhan terhadap etika keguruan, yang mana kesalahan-kesalahan yang melanggar etika keguruan. Ini antara kesalahan yang biasa dilakukan oleh warga pendidik, walaupun tidak kesemuanya. Pertama, tidak hadir bertugas. Kedua, rasuah. Keterhutangan serius, kecurian, ingkar perintah, jenayah syariah, tidak jujur dan tidak amanah, penyalahgunaan dada, serta cabul dan gangguan seksual. Oke. Isu penampilan guru, kod etika pemakaian. Apa yang dikatakan dengan kod etika pemakaian? Kod etika pemakaian ini termasuk pula penampilannya itu menurut Stewart 2005. Trait-trait perwatakan dan personality yang dianggap perlu untuk kejayaan sebagai seorang guru. Tambahan pula, ia penting dalam menunjukkan sikap, nilai, dan kepercayaan guru tentang pelajar, membawa kesan kepada pembelajaran dan perkembangan pelajar. Collinson 1999 menyatakan, penampilan yang ditunjukkan atau dihasilkan oleh guru membolehkan murid menjadikannya contoh dan ikutan. Howard 2007. Pakaian adalah salah satu cara berdialog tanpa suara, berkomunikasi tanpa suara yang ditunjukkan oleh guru. Pakaian yang kemas dan teratur menjadikan orang di sekeliling lebih yakin untuk berbincang dan berdialog. Oke, kita lihat isu penampilan guru kod etika pemakaian. Menurut kajian KES, terdapat guru yang tidak mematuhi kod etika pemakaian yang telah digariskan oleh kementerian di dalam perkeliling pakaian yang telah dibuat. Sebagai golongan pendidik, guru-guru, pensyarah-pensyarah, dan lain-lain pegawai perkhidmatan pelajaran sewajarnya menunjukkan pakaian yang sesuai apabila bertugas di dalam ataupun luar sekolah, maktab, maupun pejabat. Oleh yang demikian, di samping pakaian yang kemas dan bersih, pakaian yang berpatutan dan bersesuaian adalah penting. Pakaian seumpama ini adalah melambangkan disiplin image profession perguruan. Seterusnya kita lihat kepada kesalahan kod etika pemakaian. Bagi guru lelaki kebiasaannya tidak memakai tali leher dengan kemas. Seterusnya memakai kemeja berlengan pendek, kemeja yang bercorak dan terlalu menyerlah, tidak dapat mengenakan pakaian mengikut situasi dan kepentingan. Guru wanita pula seringkali menggunakan pakaian yang terlalu ketat, pakaian yang terlalu terang, memakai skirt pendek, tidak mengenakan kasut yang sesuai.
Berikut merupakan etika pemakaian penjawat awam yang sesuai. Okey. Long suit, bush jacket bagi lelaki dan kemeja lengan panjang berserta tali leher. Kemeja lengan panjang namun sebagai seorang guru tali leher haruslah dipakai. Bagi wanita, baju kurung, set punjabi, kemeja lengan panjang dan skirt labuh. Bagi hari-hari tertentu seperti Khamis dan Jumaat, baju batik dan juga baju Melayu lengkap bersamping dan bersongkok. Hitam digalakkan pada hari Jumaat. Bagi wanita pula, baju batik wajib dipakai pada hari Khamis. Three pieces, suit pants. Dan kita mendapat beberapa rujukan di sini. Terusnya, ini adalah surat perkeliling garis panduan pemakaian, yang mana surat perkeliling Ihtisas bilangan 7 2001, garis panduan pakaian guru ketika bertugas di sekolah. Kita lihat isu semasa yang pertama. Gambar kiri, kita lihat. Beberapa tahun lepas, tular berkenaan seorang guru wanita cantik kerana berpakaian ketat dan mencolok mata. Walaupun guru dibenarkan dan digalakkan memakai baju kebangsaan, namun pemakaian kebaya pendek seperti yang digayakan ini tidak menepati etika yang termaktub di dalam peraturan pemakaian guru di sekolah, pensyarah di maktab perguruan, politeknik, lain-lain pegawai pelajaran daerah dan bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, ini melihat daripada peraturan pakaian guru surat perkeliling Ihtisas bilangan 6 1985. Jika dilihat melalui gambar tersebut, guru tersebut memakai pakaian kebangsaan. Namun terlihat lebih ketat dan ia mencolok mata dan tidak sesuai digunakan. Selain itu terdapat juga guru yang memakai pakaian lengan pendek dan tidak bertali leher. Ini untuk seorang guru lelaki. Ini terjadi juga di beberapa sekolah termasuk sekolah saya. Berikutan isu ini jelas membuktikan bahawa guru tersebut telah melanggar peraturan pemakaian guru di sekolah, pensyarah di maktab perguruan, politeknik, lain-lain pegawai pelajaran daerah dan bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. Merujuk kepada etika pemakaian perempuan dan lelaki seperti yang dinyatakan dalam perkara 4.2. Seperti berikut. Baju kurung atau baju kurung moden atau kebaya labuh atau kebarung atau jubah atau pakaian etnik masing-masing yang sesuai, kemas dan tidak menjolok mata. Baju mestilah berlengan dan tidak sendat ketat seperti tidak menunjukkan bentuk tubuh badan. Itu adalah antara kod etika pemakaian. Isu semasa kedua. Kita lihat, pakaian ini menjadi tren terutamanya guru wanita. Ia dianggap sebagai campuran pakaian timur dan barat malah melanggar etika pemakaian bagi penjawat awam yang mana mereka memakai baju kurung bersama dengan blazer. Ada yang menyatakan bahawa pemakaian blazer kerana suhu di dalam bilik guru terlalu sejuk. Bagi kegunaan di meja kerja sendiri, ia masih dibenarkan sebenarnya. Namun jika acara rasmi, ia boleh digantikan dengan pashmina atau selendang yang sesuai sebagai alternatif kerana baju kurung ini sudah boleh berdiri sendiri. Kita rujuk kepada gambar pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sendiri iaitu Datuk Dr. Mistrin binti Radin, yang mana beliau mengenakan selendang ketika memakai baju kurung. Guru wanita perlu mencontohi beliau. Nampak kemas. Terusnya, punca-punca isu tersebut terjadi. 1. Disebabkan pendidikan, yang mana lebih memfokuskan pendidikan awal yang diterima oleh seorang guru. Guru yang kurang menerima didikan dalam keluarga semenjak dari kecil seperti penampilan sahsia diri, guru tersebut tidak akan berupaya menonjolkan penampilan diri yang baik dalam amalan kehidupan dan perkhidmatan yang mereka ceburi.
Dari segi pengalaman hidup pula, pengalaman hidup dan kerja seorang guru sikap yang ke arah negatif. Contohnya guru novis yang mementingkan penampilan diri, yang positif malah tidak berusaha untuk merujuk kepada mereka yang lebih berpengalaman dalam sebuah sekolah yang ditempatkan. Seterusnya, faktor persekitaran. Faktor persekitaran seperti keluarga, kebudayaan, pengaruh sekolah, media massa, pengalaman, dan masyarakat. Persekitaran yang kurang baik boleh mempengaruhi sikap yang negatif. Mereka seharusnya mempunyai jati diri agar mereka tidak terpengaruh dengan penampilan negatif. Impaknya, kesan-kesannya dari segi murid, berlakunya masalah disiplin. Bagaimana masalah disiplin berlaku akibat pemakaian guru? Guru menjadi role model terhadap murid. Walaupun murid tidak mengenali guru tersebut, namun cara pemakaian guru mencerminkan perkembangan pribadi murid, yang mana murid tersebut akan cuba mengenakan pakaian yang berfashion ke sekolah dan tidak mengikut peraturan. Sebagai contohnya lagi, guru memakai skirt ataupun kain yang di atas paras buku lali. Oleh itu, pelajar-pelajar perempuan pada ketika ini ataupun zaman ini ramai yang menggunakan skirt, baju kurung, kain baju kurung di atas paras buku lali. Seterusnya, bagi guru lelaki yang tidak memakai tali leher, pelajar-pelajar lelaki juga akan mencontohi guru tersebut untuk tidak memakai tali leher dan cuba untuk menyamakan diri mereka, yang mana jika guru boleh tidak memakai tali leher, kenapa tidak mereka? Dan di sana masalah disiplin akan berlaku. Seterusnya, guru lain akan cuba untuk mengenakan pakaian yang tidak mengikut garis panduan kerana melihat guru lain tidak ditegur. Guru itu sendiri pula akan lebih berani untuk melanggar peraturan lain pada masa hadapan kerana peraturan yang tidak diperketat di sekolah dan menjadi buah mulut orang di luar atau media massa. Dari segi sekolah pula, sekolah akan lebih ramai melahirkan guru yang mementingkan gaya berbanding garis panduan dan pendidikan. Sekolah juga akan dikenakan tindakan jika terdapat pelawat atau penilai datang ke sekolah dan mendapati guru melanggar peraturan tersebut. Seterusnya, cara penyelesaian. Pihak atasan. Pihak atasan perlu merangka satu peraturan yang tetap dan fleksibel di mana peraturan tersebut mudah diikuti dan boleh berubah di dalam situasi-situasi tertentu. Pihak atasan juga perlulah mengikut peraturan yang telah ditetapkan dan menjadi contoh kepada guru lain. Bagi guru perlu sedar bahawa mereka sentiasa diperhatikan oleh pelbagai pihak dan setiap perilaku kita akan dinilai. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, mereka perlulah sedar bahawa penampilan yang sentiasa kemas menjadikan orang tertarik dan yakin pada apa yang kita sampaikan. Pihak kementerian perlulah lebih tegas di dalam menangani masalah ini. Tindakan tata tertib perlulah dikenakan kepada guru yang sentiasa melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan juga pekeliling yang telah dibuat oleh pihak kementerian. Kesimpulannya, seseorang guru haruslah menjaga tata tertib atau kelakuan dalam profesi mereka, terutamanya dari segi pemakaian yang mencerminkan kepribadian seorang guru. Pendidik harus menilai dan membaca semula surat keliling ikhtisas untuk memahami kod etika pemakaian penjawat awam, terutamanya dalam profesi keguruan untuk menjaga imej profesi. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.